Muhammad Arif Putra. Terima kasih buat pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam pengorbanan. Warga dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah SAW dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum Maulidur Rasul bersama saya Arif Putra, moderator anda pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, seperti kita sedia maklum, pada 28 September 2023 bersamaan 12 Rabiul Awal 1445 Hijrah merupakan hari yang amat penting bagi umat Islam kerana ia adalah hari memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi. Di Malaysia, sambutan Maulidur Rasul ini merupakan amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk memperingati dan menunjukkan kecintaan kita sebagai umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui aktiviti seperti perarakan, ceramah, perselawat dan juga forum seperti yang kita laksanakan sekarang. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, terlebih dahulu, mari kita memperkenalkan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama yang bijak berkata-kata, ahli Al-Fadil Ustaz Zahri Suzaini binti Zaini. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Dan ahli panel kita yang kedua, segak berbaca Melayu, Al-Fadil Ustaz Muhammad Izazi bin Yaakob. Apa khabar Ustaz? Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama sempena Maulidur Rasul ialah, Ustaz, bolehkah Ustaz terangkan pengertian Maulidur Rasul? Okey, baik. Sebelum Ustaz menjawab soalan moderator, ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang dikasihi adik moderator kita, saudara Muhammad Arif Putra, yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Izazi bin Yaakob, yang berusaha guru penolong kanan 1 Puan Rohani binti Abdul Manap, yang dikasihi guru penolong kanan Heng Cik Muhammad Nazri bin Ahmad, guru penolong kanan Curriculum Cik Ahmad bin Hussein, barisan guru-guru cemerlang, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru ketua aliran dan murid-murid yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Okey. Jadi alhamdulillah pada pagi Jumaat yang penuh barakah ni kita telah pun berarak melaungkan ucapan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Ustaz nak memulakan, nak menjawab soalan moderator ni, Ustaz nak ajak murid-murid semua untuk berselawat ke atas Nabi, boleh? Boleh ke tak boleh? Tapi Ustaz nak tukar sikit. Ustaz nak sebut selawat atas Nabi tu dalam bahasa Arab dan murid-murid akan sambut dengan sallallahu wasallam alaihi. Boleh? Boleh? Kita cuba Ustaz akan sebut sallu ala Nabi Muhammad. Jadi murid-murid akan sambut dengan sallallahu wasallam alaihi. Boleh? Okey, kita cuba Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Okey, nampak? Okey dah tu. Kita cuba sekali lagi Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Okey. Macam kurang power lah. Nak kata lapar dah bagi roti, dah bagi air kan. Sekali lagi, Ustaz nak yang paling power sekali, paling bertenaga.
Boleh? Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama berkumpul di majlis ilmu, yang mana seperti yang Nabi sebut, majlis ilmu ni malaikat mengembangkan sayapnya, mendoakan keampunan untuk kita yang berada dalam majlis ilmu. Hatta haiwan di darat, ikan-ikan di laut juga mendoakan kesejahteraan kita. Monyet-monyet kat sekolah ni pun bila tengok kita ada dalam majlis ilmu ni, mereka mendoakan kesejahteraan kita. Mendoakan keampunan. Setiap langkah kita melangkah ke sekolah ni dicatatkan satu pahala dan diampunkan satu dosa. Jadi untung tak orang yang berada dalam majlis ilmu? Untung. Lebih-lebih lagi kita dalam bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal, bulan sambutan Maulidur Rasul yang kita tunggu-tunggu, yang kita perlu gandakan ibadah salawat kita ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi menjawab soalan adik moderator kita, apakah dia pengertian Maulidur Rasul? Maulidur Rasul ni adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu sambut, tiap-tiap tahun kita sambut demi memperingati hari lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ni siapa? Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah yang membawa Islam, mengajarkan Islam kepada kita, yang pada hari ini kita kenal Allah, kita tahu solat, kita tahu baca Al-Quran, semuanya adalah atas usahanya, atas jihadnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berbicara tentang pengertian Maulidur Rasul, yang pertama sekali kita tahulah tarikhnya adalah 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ni ada berbagai pendapat dalam kalangan para ulama lah. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan 9 hari bulan dan ada juga yang mengatakan 12 hari bulan Rabiul Awal. Jadi tidak menjadi masalah pun. Yang penting kita meneruskan segala usaha kita perjuangkan agama yang Nabi dah bawa kepada kita ini, agama Islam khususnya. Jadi 12 Rabiul Awal adalah tarikh yang jumhur ulama mengatakan bahawa itulah tarikh kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tarikhnya wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pada hari apa? Hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin adalah harinya kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ini disepakati oleh para ulama. Ulama sebut dalam sebuah hadis, para sahabat bertanya kepada Rasulullah bila dia tengok Rasulullah ni selalu berpuasa pada hari Isnin. Jadi ditanya, ya Rasulullah, kenapa aku tengok kau ni selalu puasa hari Isnin? Nabi pun menjawab, haza wulidtu fi yaumi Isnin. Jadi Nabi menjawab, Nabi, hari ini ialah hari Isnin, ialah hari aku lahir. Jadi setiap minggu Nabi memperingati hari lahirnya dengan berpuasa pada hari Isnin. Okey, 12 Rabiul Awal, hari Isnin pada waktu subuh. Jadi Nabi lahir pada waktu subuh, lebih kurang pada jam 4 pagi ke 5 pagi kata ulama sirah. Okey. Okey. Jadi pada tahun bila? 571 Masihi. Sekarang tahun berapa dah? 2023 kan? Okey, cuba tolakkan 2023 dengan 571 Masihi. Berapa tahun dah? Cuba kira. Ada ramai cendekiawan bijak pandai matematik kan? Berapa? 2023 tolak 571 lebih kurang 1452 tahun yang lalu Nabi Muhammad lahir sebagai Rasul akhir zaman, Khataman Nabi. Jadi kalau ada kamu dengar desas-desus orang mengatakan akulah Nabi pengganti Nabi Muhammad, itu semua penipu, karut.
Sebab apa? Allah dah sebut Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, menutup segala Nabi dan juga khataman Nabi. Okey, jadi kalau ada yang mengaku sekarang ni banyak orang nak jadi Rasul, nak nama mudah jadi Rasul Melayu lah, apalah kan. Itu semua ajaran sesat. Yang kita pegang adalah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 571 Masihi tahun Nabi dilahirkan dan lebih 1450 tahun dahulu. Dan seterusnya pada tahun bila yang disebut dalam sirah? Tahun bila? Tahun gajah. Sebab apa diberikan nama tahun gajah? Sebab pada ketika itu, pada tahun itu berlakunya serangan tentera bergajah pertama dalam sejarah tanah Arab. Ada serangan tentera bergajah di kota Mekah, di Kaabah. Jadi tentera bergajah ni diketuai oleh siapa? Abraha. Pandai Ustaz sedia maklum, mesti kamu semua dah pernah dengar kisah ni, tapi suka Ustaz ingatkan, Ustaz ceritakan kembali supaya kita lebih ingat terhadap kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi Abraha ni, dia ni siapa? Dia adalah Perdana Menteri, ataupun ketika itu dia adalah ketua bagi negeri Yaman. Negeri Yaman ni dekat mana? Negeri Yaman ni dia terletak di selatan Saudi. Kalau awak tengok dalam peta, dia ada dekat bawah sikit daripada Mekah tu. Jadi Abraha ni dia kepala, dia Perdana Menteri di Yaman ni. Dan kenapa dia nak serang Kaabah? Kenapa dia nak serang Mekah? Antara salah satunya, dia nak membuat sesuatu yang menarik minat Raja Habsyah. Dia ni wakil pemerintah dia di Yaman. Dia nak tarik minat Raja Habsyah ni. Dia nak buat sesuatu yang grand lah katanya kan. Dia nak buat sesuatu yang biar Raja ni nampak. Jadi apa yang dia buat? Dia bina satu gereja di San'a. Gereja Yahudi Kristian lah. Gereja ni dikatakan sangat cantik, sangat mewah, sangat besar, diselaputi dengan emas. Tujuannya dia nak orang-orang yang pergi haji ke Mekah datang ke San'a ni, gereja di San'a ni, untuk dia nak orang datang kat sana tu, kat batu datang kat gereja. Jadi dia geram lah, dia tengok waktu tu dah ada dah ibadah haji. Sebab ibadah haji ni bermula daripada zaman Nabi Ibrahim. Jadi setiap tahun akan ada orang yang menziarahi Kaabah, mengelilingi Kaabah di Mekah tu. Jadi si Abraha ni dia nak buatlah sesuatu yang boleh dapatkan nama dia. Dia dah buatlah gereja. Jadi dia buat gereja, dia besarkan gereja dia di San'a, ibu kota Yaman ni. Bila dia rasmikan, ini cerita bila dia rasmikan, tak ada orang datang. Orang tak datang gereja dia. Bahkan lebih teruk lagi, ada yang datang sapu celek dan najis dekat gereja dia. Punyalah orang cakap apa, orang tak suka pun sebenarnya. Dia buatkan besar dah, membazir duit. Jadi dia pun fikir macam mana aku nak tarik orang yang pergi Kaabah ni, dia masuk kat gereja tu ni. Lalu dia tanyalah kepada pembesar dia. Dia kata kita kena buat sesuatu ni. Kita kena bagi orang-orang yang pergi Kaabah tu datang juga kata, macam mana kita nak buat? Kita ambil Kaabah tu, kita letak dalam gereja kita. Boleh ke? Ini Abraha ni dia tengok sikit lah kan. Dia tengok, dia ingat Kaabah ni boleh diangkat-angkat agaknya. Jadi penasihat dia pun cakap, tak boleh buat, Kaabah ni besar. Yang kita boleh buat, kita ambil batu Hajarul Aswad tu. Hajarul Aswad ni ada kat tepi Kaabah. Jadi dia punya plan dia ambil batu Hajarul Aswad ni, dia nak bawa ke gereja dia tu, supaya nanti bila orang pergi buat haji akan singgah juga ke gereja dia. Jadi penasihat si Abraha ni pun cakap lah, boleh kita memang boleh ambil, tapi tentera Quraisy ni dia akan mempertahankan dia punya Hajarul Aswad ni, dia akan mempertahankan Kaabah ni. Sebab budaya zaman orang Arab zaman dahulu, dia suka berperang. Kan, awak biasa dengar kan, tentera Quraisy tu kalau ada perbalahan sikit antara dia akan gaduh. Dia akan perang habis-habisan, tak ada bincang. No talk. Fight dulu dia kata. Jadi bila penasihat ni dia kata kalau nak
nak pergi ambil batu Hajarul Aswad ni, kita kena buat serangan dengan tentera. Lalu dipanggillah, diimportlah gajah. Gajah daripada mana? Daripada Sudan, daripada Habsyah ni, daripada Afrika. Gajah ni kalau awak nak tahu, dia ada 5 jenis, 5 saiz. Gajah yang paling kecil, tahu gajah yang paling kecil? Ni, gajah yang ada dekat Malaysia ni. Gajah yang ada kat sekolah ni tak ada lah kot gajah ya. Pernah ke nampak gajah dalam sekolah ni? Tak ada kan? Okey, jadi gajah kecil, paling kecil gajah Malaysia. Itu pun tinggi mencapai 7 kaki dan berat lebih kurang 5 tan. Gajah Malaysia ni yang paling kecil kan? Besar tak besar gajah, berat tak berat gajah, tapi paling kecil. Okey, ada lagi gajah. Yang kedua gajah Indonesia. Gajah Indonesia dia besar sikit. Gajah Sumatera nama dia. Sumatra elephant. Yang ketiga gajah Thailand. Kalau tengok kat Thailand dia kan biasa dengan pemujaan gajah ni kan. Itu besar. Yang keempat terbesar gajah India. Dan yang terakhir paling besar yang diimport oleh Abraha ni lah, dari Afrika, gajah savana nama dia. Dan dikatakan oleh ulama sirah pada waktu itu gajah savana yang diimport oleh Abraha ni gading saja 12 kaki. Gading saja 12 kaki panjang. Kalau gading 12 kaki kan, agak-agak besar gajah tu berapa? Dan tentulah 15 ke 16 kaki kata ulama dahulu. 15 kaki ni tinggi mana gajah Abraha ni? Tinggi awak biasa lalu balik kampung, lalu highway kan, awak nampak flyover dia akan kira 5 meter, 5M, flyover tinggi kan. Jadi itulah lebih kurang kira-kira ketinggian gajah Abraha yang diimport ni untuk menyerang Kaabah. Jadi disusunlah tentera-tentera bergajah ni untuk menyerang Kaabah, nak ambil Hajarul Aswad, nak robohkan Kaabah. Jadi bila disusun tentera ni, jadi peninjau tentera Quraisy ni, dia tinjau lah daripada jauh. Dia tengok, wah, ini aku tak pernah tengok ni. Gajah tak ada kat tanah Arab tau. Yang ada unta. Jadi tentera-tentera Quraisy ni dia tinjau daripada jauh, dia tengok, ini Abraha punya tentera ni lain macam ni, nak serang tempat kita ni. Jadi berundurlah semua tentera-tentera Quraisy daripada nak mempertahankan Kaabah tadi. Tak jadi dia orang nak mempertahankan Kaabah. Dia orang berserah pada Allah, ya Allah, kau jagalah rumah kau ni, kami tak mampu. Kami tak boleh lawan ni, gajah ni besar sangat ni. Memang kalau kami lawan, memang alamatnya mati. Jadi berdoalah, menyoroklah tentera-tentera Quraisy di belakang bukit, dan tentera Abraha ni nak menyerang Kaabah. Jadi berdoa, berserah pada Allah, ya Allah, kau jagalah rumah kau, kami tak mampu nak jaga. Lalu apabila tentera-tentera Quraisy dah menyorok belakang bukit, lalu Abraha pun dan tentera bergajahnya, dia membariskan tenteranya lah. Jadi nak dipendekkan cerita, bila nak serang tu 1 kilometer lebih kurang nak sampai ke Mekah, berehatlah gajah ni, dan dihalakan gajah tu menghadap ke Kaabah. Bila dihala dan nak mulakan serangan, nak hadap Kaabah ni, gajah ni tak mau jalan. Apa tebiat gajah ni kan? Dia tak mau jalan. Bila dihalakan ke selatan muka gajah ni kan, patah balik ke Yaman, dia nak bangun, dia nak jalan. Jadi Abraha ni pun apa dia buat? Abraha ni sangat kejam. Dia orang yang bongkak, orang yang kejam, orang yang zalim. Dia ambil besi, dia rotannya, dia sebat dia punggung gajah tu. Dia paksa gajah tu jalan. Tapi gajah tak mau jalan. Sebab apa gajah tak nak jalan, tak nak serang Kaabah? Sebab haiwan ni dia kenal rumah Allah. Haiwan tahu rumah Allah. Dia tahu dia takkan serang dia. Ini Allah yang ciptakan aku, haiwan. Dia tak serang dia Kaabah tu. Tapi kita manusia hari ni yang banyak lupa Tuhan. Pergi masuk masjid, curi pula tabung masjid kan orang hari ni. Nak kata bengongnya manusia ni daripada gajah ni. Manusia lagi tak kenal Tuhan, lagi kufur, pergi masuk masjid, curi tabung masjid. Gajah pun kenal rumah Allah. Gajah pun tak nak serang rumah Allah. Jadi bila dia tengok gajah ni dah tak nak berjalan, Abraha dan tentera-tenteranya sendiri turun berjalan nak pergi menyerang Kaabah. Lalu turunlah ayat
surah Al-Fil yang direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kau tidak melihat apa yang telah kami lakukan ke atas tentera-tentera bergajah, ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kami jadikan rancangan mereka, rancangan jahat mereka hancur, rosak. Macam mana? Allah buat apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah hantarkan segerombolan satu pasukan tentera Allah yang kecil-kecil je lawan gajah ni, iaitu burung ababil. Macam mana? Apa yang burung tu buat? Tarmihim bihijaratin min sijjin. Dikatakan burung-burung ini mengambil batu-batu daripada gunung berapi. Kalau sebelum ni awak dengar ambil batu daripada api neraka kan? Jadi bukan. Kata ulama sirah jauh hari, ulama sirah moden, mereka buat kajian. Katanya di Sudan ada satu gunung berapi. Kalau awak Google, awak boleh Google gunung berapi Eritrea Volcano. Diambil batu-batu daripada situ oleh burung ni, seorang seekor 3 biji, paruh 1, di kaki 2, dan mereka diterbang secara berkumpulan dan mereka campakkan tarmihim bihijaratin min sijil, campakkan batu yang panas ini ke atas gajah-gajah dan tentera Abraha. Dan apa yang terjadi kepada tentera Abraha ni? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Hancur, lebur badan mereka kena dengan batu daripada burung-burung ni campak tadi. Jadi nak cerita banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah tentera bergajah ni. Jadi itulah sedikit sebanyak. Dan lepas daripada peristiwa tentera bergajah ni, 50 hari selepas itu lahirlah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lahirnya Nabi dikatakan oleh ibu Nabi ketika mengandungkan Nabi, Sayyidatina Aminah binti Wahab, ketika mengandungkan Nabi, katanya tak merasa apa-apa. Tak rasa sakit macam ibu mengandung, tak rasa sarat macam ibu mengandung. Dan ketika melahirkan juga, Sayyidatina Aminah binti Wahab, ibu Nabi ni tak rasa sakit apa-apa. Nak kata apa? Allah berikan barakah pada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tak menyusahkan orang ketika lahir. Hari ni awak boleh tanya ibu awak macam mana ketika melahirkan awak, sakit ke tidak? Menjerit ke tak menjerit? Kan? Lepas tu dah lah susah nak melahirkan, lahir-lahir pula melawan kata ibu bapa. Patut ke tak patut? Tak patut. Lawan pula cakap ibu penat melahirkan, menggunakan sepenuh tenaga nak melahirkan awak, tapi awak tak dengar. Jadi insya-Allah lepas ni kita rasa sayang dengan ibu sebabkan pengorbanan mereka melahirkan. Jadi apabila dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diserahkan kepada yang pertama pengasuh Nabi Ummu Aiman, dan seterusnya disusulkan oleh Suwaibah Aslamiyah, dan diberikan kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi. Jadi sekadar itu saja, mungkin selepas ini akan disambung oleh Al-Fadhil Ustaz Izazi, insyaAllah. Terima kasih kepada panel pertama kita di atas penjelasan yang diberikan. Jelaslah bahawa Maulidur Rasul ini merupakan sambutan atau majlis yang dilaksanakan bertujuan untuk memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada 12 Rabiul Awal setiap tahun. Justru saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada Al-Fadhil, kepada ahli panel kita
kita yang kedua. Ustaz, apakah peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dihormati Puan Rohani binti Abdul Manaf, Guru Penolongan Pentakbiran, Cik Muhammad Nazri bin Ahmad, Guru Penolongan Had Awal Murid, Encik Ahmad bin Hussein, Guru Penolongan Pro Club, rakan-rakan guru, tak lupa juga anak anda moderator yang petah lagi bergaya, dan tak ketinggalan rakan forum saya pada hari ini cukup bersemangat dia, dan banyak juga tu fakta-fakta yang dah diambil tu, jadi saya pun tenang, tak perlu nak gurau panjang. Tapi tak apa, jangan malah dia. Pasal saya sengaja, baik murid-murid, dengar. Ustaz sengaja minta Ustaz Zarul panjangkan percakapan, membawa awak kenal dan tahu sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Sebab Ustaz Zarul bukan sentiasa berada di sekolah ini. Jadi, kalau Ustaz cakap pendek, awak yang risau. Kita boleh jumpa lagi di waktu-waktu yang lain. Ustaz Zarul, dia hanya singgah di sini. Ada rezeki, insya-Allah dia akan berkampung di sini. Mungkin selepas Ustaz keluar, dia masuk ganti, alhamdulillah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya ummahatal mu'minin, Assalamualaikum ya al-bait, Assalamualaikum ya ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alaika afdalas salatu wassalam ya Rasulullah. Baik. Okey, sebab kalau saya duduk macam ni, saya nampak Ustaz Zarul je. Saya tak nak tengok Ustaz Zarul, saya nak tengok awak. Sebab kita nak membicarakan tentang Nabi Muhammad. Awak dah darjah 2 kan? Darjah 3. Ambil sini, dengar sini. Tahu tak? Nabi yatim piatu sejak kecil lagi. Awak beruntung. Sebab majoriti awak ni ada mak dan ayah. Dan ada sebahagian dah jadi yatim. Dengar sini. Jangan jadikan alasan umur awak yang masih kecil untuk tidak nak kenal Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad bermula dari kecil, dia dah jadi seorang budak yang dikagumi oleh semua orang. Berbalik kepada soalan moderator tadi kan, nak tahu tentang cerita-cerita ataupun tanda-tanda hebat tak hebat Nabi Muhammad ni waktu bila bermula. Dengar sini. Okey, cuba sebut irhas. Sebut? Okey, baik, apa benda tu? Okey. Irhas ni ialah perkara ajaib. Nak dengar perkara ajaib tak? Okey, kalau nak dengar diam. Perkara ajaib ini tidak berlaku pada semua orang. Irhas adalah perkara ajaib yang berlaku, yang diberikan Allah kepada manusia yang akan bergelar sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maksudnya, sebelum dia diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dia ada tanda-tandanya. Dan keistimewaan itu kita sebut irhas, ajaibnya. Ajaibnya macam mana?
Sebelum Nabi lahir pun dah ada dah tanda-tanda bahawa nanti akan lahir seorang Nabi yang hebat. Bermula dengan bapa Nabi Muhammad. Siapa bapa Nabi Muhammad? Abdullah bin Abdul Muttalib. Baik, Abdullah ini adalah anak kesayangan Abdul Muttalib. Dan oleh kerana Abdullah ini adalah bapa Nabi, di wajah Abdullah itu bercahaya, dahinya bercahaya, bukan macam toslat, tak, tapi bercahaya. Sesiapa memandangnya akan rasa bahagia. Sesiapa yang tengok Abdullah akan rasa suka. Perempuan yang tengok Abdullah akan rasa cinta. Jadi cinta itu akhirnya dimiliki oleh Aminah. Jadi sebelum Abdullah kahwin dengan mak Nabi nama apa? Aminah, cahaya itu masih pada Abdullah. Pada malam hari, di saat kegelapan, apabila Abdullah berjalan, sahabat-sahabat Abdullah boleh tahu, oh itu Abdullah. Pasal bercahaya tubuhnya, wajahnya, Apabila berkahwin Abdullah dengan Aminah, akhirnya cahaya itu pindah ke wajah Aminah. Nak menunjukkan bahawa Aminah nantinya akan mengandung dan selepas itu melahirkan satu jasad yang agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dah dalam keadaan mengandung itu, orang tengok wajah Aminah berseri-seri. Dan waktu mengandung itu ada lagi irhasnya itu. Macam mana Ustaz Zarul cakap, tak susah. Awak tengok, awak biasa tengok ibu-ibu mengandung apabila dia masuk tandas, ada tak perut dia tu, dia baby tu dia letak kat luar dulu. Dia bawa sekali masuk tandas kan? Walaupun berat, bawa. Walaupun tandas tu sempit, perut tu tak dapat diletakkan di tepi tu. Susah. Betul susah? Kan? Tidur malam agak-agak senang ke? Dengan cuba awak tidur, awak tak batal banyak-banyak, awak nak beralih tu pun boleh? Tak boleh kan? Tapi ya Allah, senangnya Allah Ta'ala berikan kemudahan itu kepada Aminah, ibu Nabi. Sebab apa? Yang nak kandung dalam kandungan itu adalah jasad yang mulia. Jadi jasad yang mulia takkan nak menyusahkan orang. Kalau kita nak hidup kita ni bahagia, mulia, tolong jangan menyusahkan orang. Tolong jangan menyusahkan orang. Contohnya, awak berada dalam majlis ilmu ini, awak bising, orang lain nak dengar cerita, kan menyusahkan orang. Itu satu, menyusahkan orang. Yang kedua, tadi Ustaz Zarul cakap, majlis ilmu ini apabila berlangsungnya majlis ilmu, dia adakan ilmu, tempat ini akan bertukar jadi taman-taman syurga. Apabila bertukar jadi taman-taman syurga, bukan semua orang dapat. Yang beradab itu dia yang dapat. Dan didoakan para malaikat. Bayangkan, yang bising, yang mengganggu kawan waktu majlis ilmu itu, dia dapat doa kebaikan daripada malaikat ke dia dapat laknat daripada malaikat? Awak nak ke? Tak nak kan? Jadi boleh tak Ustaz sambung dengar? Boleh dengar? Okey, baik. Tadi dah mengandung tadi, tak ada rasa susahnya kan? Dan dalam kandungan tu, ketika mengandung itu, ibu Nabi Aminah selalu bermimpi didatangi oleh malaikat. Kadang-kadang nampak malaikat datang macam gumpalan kapas putih datang ibu Nabi. Dan dibisik-bisikkan, tahniah, bergembiralah kerana saudari mengandung jasad yang mulia yang nantinya akan jadi Nabi. Dibisik-bisikkan juga nanti namakanlah dia sebagai Ahmad. Saya nak tanya, apa maksud Muhammad? Terpuji. Ahmad, sama dia. Okey. Saya ringkaskan yang tu, panjang ya.
tak kala nak dilahirkan. Apabila dilahirkan, ini nak dengar ni, ini tak semua berlaku kepada orang biasa. Nak dengar tak nak dengar? Okey, baik. Apabila hari dekatnya Aminah nak melahirkan, kan, itu mula-mula kan dia uji bapaknya. Apa nama bapak Nabi? Abdullah. Nabi sempat tak tengok muka bapak dia, ayahnya tu? Tak sempat, sebab dah meninggal waktu Nabi masih dalam kandungan. Okey, ini waktu, tetapi Allah Ta'ala hiburkan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tak nak susahkan Nabi Muhammad. Apabila kelahiran itu berlaku dalam keadaan cukup hebat, nak menunjukkan bahawa Nabi ini seorang yang hebat. Nak dengar tak nak dengar? Okey, baik. Apabila dilahirkannya, muncul cahaya, terang benderang rumah Aminah. Malam kelahiran Nabi itu terang benderang, bukannya sebab dengan cahaya lampu, tetapi cahaya yang Allah SWT muliakan kelahiran Nabi Muhammad. Terang, sehingga kan pelosok tanah Arab itu terang, dan dikatakan sampai ke negara lain, sehingga kan penduduk negara lain bertanya-tanya apa yang berlaku, apakah perkara hebat yang sedang berlaku. Dan bagi pendeta-pendeta agama, terutama rahib-rahib agama Nasrani ke Majusi. Nasrani, Majusi dia bukan agama langit. Okey, sebutkan sat agama langit yang asalnya dari langit. Apa dia? Tahu tak tahu? Agama Yahudi, Kristian dan Islam. Akhirnya Islam yang diredai oleh Allah. Kita cerita kemudian. Baik, terpacahnya cahaya, sehingga kan mereka tercari-cari. Bagi pendeta-pendeta, mereka dah tahu bahawa saatnya telah tiba, telah lahirnya Nabi yang ditunggu-tunggu, Nabi akhir zaman. Maka mereka tercari-cari dengan harapan lahirnya Nabi itu dari kalangan mereka. Sebab mereka nak sangat Nabi yang terakhir itu lahir di kalangan Bani Israel. Sebab mereka perasan, mereka menganggap, Bani Israel menganggap mereka ini anak-anak Tuhan. Mereka special, mereka mulia. Pasal apa? Sebab sudah ramai para Nabi lahirnya dari susu galuh Nabi Ishak, Nabi Yaqub, daripada Nabi Yusuf, dan akhirnya para Nabi yang kebanyakan daripada susu galuh itu, Bani Israel. Sebab itu mereka nak sangat bahawa Nabi ini, Nabi akhir zaman lahir di kalangan mereka. Sebab mereka nak kemuliaan itu berterusan. Rupa-rupanya kemuliaan itu tidak ada pada mereka lagi, kerana akhirnya Nabi dilahir di kalangan orang Arab. Habis itu orang Arab mulia ke? Orang Arab pun tak mulia kalau dia tinggalkan Islam. Kita orang Melayu itu kepek, kan? Kulit pun tak berapa cerah. Mulia tak mulia? Akan mulia kalau kita ikut Islam, ikut ajaran Nabi. Jadi jangan dengar saja yang ajaib-ajaib tentang kelahiran Nabi tu. Kena juga simpan hasrat untuk amal dan ajaran Nabi. Okey, balik. Masa tak banyak ni. Okey. Tapi saya jangkakan awak masih boleh bersama pasal dah makan roti tadi kan. Okey, baik, break. Apabila Nabi dilahirkan, saya ringkas-ringkas banyak lagi. Akhirnya ada satu tempat di api sembahan Majusi. Orang Majusi dia sembah api. Api itu tak pernah padam selama 1000 tahun. Lalu mereka anggap api ini ada kuasa, api ini suci dan layak disembah. Sebab tak pernah padam. Hujan lebat ke, ada salji ke, api ini tak pernah padam selama berapa tahun? 1000 tahun. Tetapi tak kala hari kelahiran Nabi Muhammad, api ini akhirnya padam. Terkejut mereka.
Ada sebab tu. Okey, nanti saya rumuskan sebabnya. Kemudian di kerajaan Rom, istana Raja Rom bergegar. Kan? Kan dia nak gegarkan petang ni kan takut runtuh. Okey, jadi sehingga kan ada 14 balkoni runtuh. Walaupun istana itu dibuat dengan bina yang kukuh, kuat, bertahun-tahun telah bertahan tetapi runtuh. Ada masuk. Ada satu tasik sembahan, tasik apa nanti? Tasik Fava atau apa ya? Ada tasik yang bernama yang tasik Fava. Di mana tu? Di mana? Di negara tempat sembahan majusi itu pun tenggelam. Sebab tasik itu disembah, dia anggap suci, lalu dibuat pengorbanan kat situ. Tiap-tiap tahun akan ada korban. Dia akan hantar anak dara ataupun orang yang cantik, lembu, kambing, dikorbankan masuk dalam air dengan anggapan tasik itu nanti boleh beri berkat. Boleh ke dalam agama buat macam tu? Tak boleh, haram, syirik. Okey, baik. Jadi itu pun tenggelam. Nak menunjukkan nantinya agama Majusi, agama Kristian nanti akan dapat dipadamkan dengan kedatangan Nabi akhir zaman yang bawa agama Islam. Okey. Saya ringkaskan pula, apabila Nabi dilahirkan, bagaimana spesialnya Nabi, sebagaimana Ustaz Zahra cakap tadi, waktu dilahirkan tu mak dia tak sakit. Nak terang ni sakit. Awak nak berak, kalau sebelit sakit tak? Sakit, menangis. Tu taib, maaf saya sebut atas ni, kecil je. Ini bayi nak keluar, ya Allah tenangkanlah pengorbanan itu awak. Bertaruh nyawa. Nak keluar seketul awak ni, bertaruh nyawa. Justru patutkah sebagaimana Ustaz Zahra cakap, kita meninggikan suara, mengabaikan kata-katanya. Jadi Aminah ibu Nabi tak sakit. Lahir pula Nabi dah dalam keadaan berfitar. Tahu tak berfitar? Dah bersunat. Terkejut tak? Tak sama kita dengan Nabi. Dah bersunat sehingga mak dia dah terkejut. Macam dia tak terkejut. Sebab dah bersunat. Awak terpaksa bayar kat doktor, kat klinik kan 100-200. Betul? Tali pusat pun dah diputuskan, terputus. Faham? Lahir pula tak menangis macam awak. Lahir Nabi tak menangis. No. Pasal Nabi insan mulia. Faham? Okey, baik. Banyak lagi nak cerita tapi nanti pun panjang pula forum kita sambung di kesempatan lain. Okey, saya rasa setakat tu dulu untuk soalan yang pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada panel yang kedua. Umumnya kita tidak sempat untuk hidup atau bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perjuangannya yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dalam menyebarkan dakwah Islamiah tidak boleh dibiarkan begitu saja dan perlu untuk kita memperingatinya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah masuk kepada pusingan yang kedua. Soalan ingin saya tujukan kepada panel yang pertama. Ustaz, bolehkah Ustaz terangkan apakah sifat dan ciri-ciri terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey. Sallu ala Nabi Muhammad. Okey, jadi soalan daripada moderator, apakah dia ciri terpuji ataupun akhlak terpuji Nabi Muhammad? Jika hendak disebutkan satu persatu, maka mungkin malamlah baru kita balik sekolah agaknya. Kan? Jadi akhlak Nabi ni sangat banyak kerana disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ila akhir ayat. Jadi Nabi Muhammad ni adalah contoh terbaik. Pada Rasulullah itu contoh terbaik untuk kita semua. Jadi untuk sebut akhlak terpuji Nabi, antara salah satunya yang saya ingin highlightkan pada pagi ini adalah yang pertama ialah
Sikap terpuji Nabi, sikap pemaaf Nabi. Nabi ni kalau orang buat sakit dengan dia, orang menyakiti dia, dia tak berdendam. Malahan dia balas pula kejahatan tu dengan kebaikan. Saya kongsikan satu kisah ketika Sayyidina Rasulullah SAW, baginda Nabi, ketika ingin menyampaikan dakwah di bumi Taif. Pada waktu tu Rasulullah ni dah ditolak dah di Mekah. Orang Mekah semua duk hambur Nabi. Pergilah kau, celakalah kau Muhammad, keluar kau daripada sini. Dalam keadaan itu Nabi berasa sangat sedih. Sedih lah kan. Jadi Nabi pun pergilah cuba pula nak sebarkan dakwah ke bumi Taif. Taif ni dekat je dengan Mekah ni, bersebelahan di wilayah lain lah. Jadi apabila Nabi sampai di bumi Taif ni dan diceritakanlah apa tujuan Nabi ke situ bersama pembesar-pembesar tu, dicakaplah nak sebarkan Islam dan sebagainya. Lalu dihalau juga Nabi keluar daripada Taif. Dan waktu Nabi nak keluar daripada Taif tu, dibariskan orang-orang tu duduk di kanan jalan Nabi tu, dan dibaling, dia suruh pembesar-pembesar Taif ni, dia suruh baling batu, hamun Nabi ni, baling batu, halau dia daripada sini. Pada waktu tu Nabi datang, dan waktu tu Nabi dah sedih dah, kerana peristiwa Taif ni sebelum tu telah wafatnya isteri baginda Sayyidatina Khadijah dan juga bapa saudara Nabi yang bela Nabi daripada Nabi kecil. Dahlah baru kehilangan isteri, baru kehilangan bapa saudara. Nabi pula nak cuba sampaikan dakwah di tempat lain, kena lagi hamun, kena maki, kena halau lagi. Dan yang paling dahsyat, kena baling batu sehingga berdarah dahi Nabi, sehingga berdarah kaki Nabi, bertakung darah di terompahnya capalnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada ketika itu, ketika Nabi berasa sangat sedih, Nabi duduk di sebalik pokok, sebalik pohon, Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, Nabi berasa sangat sedih. Sebab apa? Baru kehilangan dua orang yang paling penting dalam hidup dia, kena pula halau lagi. Kamu boleh bayangkan tak macam mana perasaan Nabi waktu tu? Dihina dan sebagainya, dibaling dengan batu, kanak-kanak baling batu sampai Nabi jatuh. Lepas tu yang kanak-kanak semua gelakkan Nabi. Dahsyatnya waktu tu Nabi kena. Jadi Nabi, bila Nabi dalam keadaan sedih tu, Allah tengok Nabi dalam keadaan sedih, Allah hantarkan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung. Dan sahabat pada ketika itu Zaid bin Harisah, kalau tak salah. Dan sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Allah, Ya Rasulullah, kau ada doa mustajab Ya Rasulullah. Kau boleh doakan hancur bumi Taif ni atas apa yang dibuat kat kau Rasulullah. Rasulullah cakap apa? Tak apa, mereka tak tahu. Nabi maafkan penduduk Taif. Macam mana Nabi boleh maafkan? Itulah dia akhlak mulia Nabi. Nabi maafkan orang yang berbuat kejahatan kepada dia. Dan Nabi doakan juga dari bumi Taif ni akan keluar orang-orang yang beriman. Buktinya daripada doa Nabi, dari kisah Nabi berdakwah di Taif ni, sekarang bumi Taif ni 100% orangnya adalah orang Islam dan beriman kepada Allah SWT. Itu tanda bukti doa Nabi sangat mustajab. Dan Nabi tak pernah mendoakan kejahatan dan keburukan untuk umat dia. Dan ditanya pula Rasulullah, kenapa Rasulullah tak nak doakan kejahatan, sedangkan malaikat penjaga gunung dah ada dah waktu tu. Bila-bila masa boleh aku lagukan gunung ni hancur penduduk Taif ni. Tapi Nabi kata apa? Aku diutuskan bukan untuk melaknat, aku diutuskan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Jadi itu adalah salah satu daripada akhlak terpuji Nabi. Jadi macam mana kita di sekolah, apabila kalau kawan kita buat jahat kat kita kan, cuba balas dengan kebaikan. Nescaya nanti orang tu tak buat dah buat jahat kat kita, dia akan segan. Kita kalau orang buat baik dengan kita, kita balas dengan kebaikan. Itu biasa. Cuba orang buat jahatnya kita, contohlah orang sepak kita kan, kita tolong dia pula, tolong dia buat apa-apa, kita bagi dia segan. Ini yang Nabi ajarkan kita, buat balas kejahatan dengan kebaikan. Secara automatik orang yang buat kejahatan tu dia akan malu dengan kita, sebab kita buat baik dengan dia, dia buat jahat dengan kita. Jadi boleh tiru. Itu adalah salah satu daripada akhlak Nabi. Dan yang kedua,
sikap Nabi terhadap makanan. Ada satu kisah ketika sahabat baru balik daripada luar Madinah, baru balik berdagang. Jadi sahabat ni bawa balik makanan, buah daripada luar. Ada riwayat kata buah anggur. Jadi dia ajaklah Nabi Muhammad ni untuk makan. Ya Rasulullah, mainlah jemput ke rumah aku ada bawa balik buah daripada luar ni, sedap ni. Dan Rasulullah pun panggil lah sahabat lain, main datang jom rumah si fulan ni, ada buat makan-makan, ada buat jamuan, ada makan buah sikit, buah daripada luar ni. Jadi sahabat pun ramai semua datang nak makan buah yang dibawa daripada seorang sahabat ni. Jadi bila dihidangkan buah oleh tuan rumah ni, kan, Nabi pun makan. Nabi makan satu, Nabi senyum tengok kawan-kawan. Nabi makan satu lagi anggur. Nabi senyum tengok kawan-kawan. Nabi makan pun satu lagi. Seronok tuan rumah ni tengok. Nabi boleh habiskan. Nabi habiskan semua buah tu. Lalu sahabat-sahabat yang lain yang ikut Nabi ni, sahabat dia pun tengok, hai, Rasulullah ni tadi ajak kita makan sekali, lala dia habiskan semua. Jadi bila ditanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau berbuat demikian? Kenapa kau habiskan buah-buah ni? Rasulullah pun jawab, ketika keluar mereka daripada rumah sahabat yang menjamu makanan ni, Rasulullah kata, buah tu tadi sebenarnya masam. Jadi aku makan satu, aku rasa masam, aku habiskan. Supaya apa? Supaya kamu tak makan buah yang masam ni, kamu nanti takut muka kamu berubah. Nanti takut kecilkan hati tuan rumah. Nak katanya macam mana Nabi jaga akhlak, macam mana Nabi jaga hati tuan rumah tu supaya tak kecil hati. Macam kita. Jadi ada dua ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah ni. Yang pertama, Nabi tak pernah cerca ataupun hina makanan, kan? Kalau macam kita dapat makan ikan ke apa ke, masak ikan lauk semalam ke, terus mengeluh, tak nak, alamak, tak sedap lah lauk ikan ni, semalam dah makan ikan, hari ni makan ikan lagi. Jadi jangan, Nabi tak pernah buat macam tu. Makanan ni rezeki untuk kita. Allah bagi rezeki untuk kita, bersyukur kita ada makanan. Jangan pernah hina makanan. Kalau makanan tu tak sedap sekalipun, cuba senyum, cuba makan. Kalau tak boleh pun tinggal ataupun sedekahlah pada haiwan, bagilah kucing makan. Jangan cakap apa-apa yang buruk tentang makanan. Jadi boleh cuba amalkan akhlak terpuji Nabi satu ni. Cuba amalkan insya-Allah. Dan yang kedua, menjaga hati sahabat dia. Jagalah hati kawan-kawan, janganlah duk hina kawan-kawan. Boleh? Jaga hati kawan, jaga hati tetamu yang datang rumah. Baik, itu antara akhlak terpuji Nabi. Jadi banyak lagi kalau nak dikongsikan, mungkin tak cukup masa. InsyaAllah itu saja daripada saya untuk soalan akhlak terpuji baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih di atas penjelasan yang diberikan. Sifat dan ciri-ciri terpuji yang dimiliki Rasulullah SAW inilah seharusnya dipegang teguh dan diteladani oleh umat Islam pada masa kini bagi menunjukkan tanda kecintaan kita kepada baginda serta ingin menjadikan kita sebagai seorang umat yang akan dikasihi dan dijadikan ikutan. Warga Dewan sekalian, soalan seterusnya buat panel yang kedua berbunyi. Bolehkah Ustaz jelaskan bagaimana cara untuk kita menerapkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan kita? Baik, terima kasih untuk soalan yang diberikan. Ustaz ringkaskan. Baik, saya ikut Ustaz. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir lagi sekali ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw yasmut. Tanya, hari ini awak dah baca hadis Nabi. Mudah-mudahan nantinya apabila di pada masa nanti Nabi kenal, oh ini umat aku. Baik, murid. Nak tahu tak masuk hadis tadi?
Okey. Nabi kata, "Hei." Dia kata, "Siapa-siapa? Awak, saya, guru, merokanam, semua dewasa, budak ke apa, sebab Nabi guna man. Hei, wahai yang beriman dengan Allah dan Rasul, man kana yu'minu billah, siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, sebutlah sesuatu yang baik. Sebut perkara yang baik. Nak cakap, sebut perkara baik. Kalau tak ada benda yang nak cakap, kalau tentulah cakap itu benda buruk, fal yasmut aw yasmut, diam. Itu lebih baik. Jadi kalau mulut kita ni selalu sebut benda-benda tak bagus, mengorangkan, membinatangkan orang kan, biasa saya dengar, sakit hati dengar kan, biasa dia sebut nama ataupun jenis haiwan yang haram pula tu. Kalau sebut kambing, okey, kita boleh rasa agaknya dia dah lama mak bapak dia tak golah kambing untuk dia. Ni sebut benda yang haram tu, binatang yang haram tu. Apa terliur ke nak makan? Tak kan? Tapi mulut biasa sebut. Nabi cakap, ni dengar Nabi cakap, Nabi tak cakap wahai orang tua, wahai ustaz, wahai ustazah, wahai guru besar, wahai pengoleh kanan. Dia tak cakap wahai guru. Dia cakap sesiapa. Maksudnya apa boleh cakap sesiapa? Umum. Termasuk awak. Kalau kita ni mengaku kita beriman dengan Allah dan hari akhirat, kita tak payahlah cakap benda-benda mengaku. Sebab Nabi tu cakap benda yang baik tu, ataupun diam, itu lebih baik. Contoh yang belakang sana tu, yang di sebelah sana tu kan, apa benda dia buat saya tak tahu. Okey, baik. Berbalik kepada soalan tadi, bagaimana kita nak apa? Okey, kita nak terapkan akhlak Rasulullah dalam diri. Awak tahu tak akhlak Nabi macam mana? Nabi kan dah 1400 tahun dah wafat. Awak pernah jumpa Nabi? Tak pernah. Pernah kenal Nabi? Pernah nampak Nabi dalam TV? Tak. Tetapi bagaimana kita nak tiru Nabi? Dengar sini. Apabila ditanya Ummul Mukminin, isteri Nabi Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Lalu dijawab, Ummul Mukminin jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu macam Quran. Ada satu lagi dikatakan Al-Quran yamshi fil ardh. Seolah-olah Nabi ni macam Al-Quran yang berjalan atas muka bumi. Pernah tengok Al-Quran berjalan? Tak. Nak tengok yang berjalan Nabi. Sebab Nabi buat apa yang ada dalam Quran. Jadi kalau kita nak tiru akhlak Nabi, kita kena baca Quran, faham Quran, ikut ajaran Nabi. Dan dengar lagi, kita gembira. Bagaimana kita nak bersemangat nak ikut akhlak Nabi ni? Pasal kalau kita ikut akhlak Nabi ini, Nabi kata orang yang akhlak yang paling baik nanti dia akan duduk berdampingan dengan aku di dalam syurga nanti. Jadi kena lahirkan, kena timbulkan rasa terhutang budi kepada Nabi. Kena rasa nak syafaat Nabi. Tadi Ustazah Azhar ada sebutkan kita nak syafaat Nabi kan? Betul tak? Jadi kalau ia sebagai semangat. Sebab nak tahu umat Nabi Muhammad ni ramai. Dan apabila pada masa nanti berhimpunnya seluruh manusia bermula daripada umat Nabi Adam sehinggalah umat Nabi Muhammad. Dalam ramai-ramai macam tu, yang kita tahu Nabi ramai ke sikit? Ramai. Nabi ada lebih daripada 100,000 orang. Dan
Rasul ada lebih macam 313 orang ataupun katanya 313. Bermaksud setiap Rasul itu ada pengikut, ada umat. Namun apabila dalam ramai-ramai itu di padang mahsyar, hanya Nabi Muhammad je yang boleh beri pertolongan kepada kita. Hanya Nabi Muhammad yang dia boleh beri syafaat kepada umatnya. Awak nak tahu syafaat Nabi Muhammad? Kalau nak, mesti ada tanda supaya Nabi Muhammad cam kita. Sebab ramai. Nak cam macam mana? Tengok songkok. Semua pakai songkok. Jadi kalau nak syafaat Nabi Muhammad, kena buat apa yang Nabi buat. Kena buat apa yang Nabi suruh. Pasal nanti Nabi Muhammad bercam. Contoh, ramai-ramai ni Nabi tengok, oh bercahaya di sana, itu mak aku. Apa ke sana? Daripada wuduk. Oh itu berseri-seri. Daripada apa tu? Oh, itu sebab selalu syafaat pada aku. Lalu dia kenal, maka baginda akan beri syafaat pada kita. Sebab itu, kita kena kenal Nabi dan kita kena harap pertolongan Nabi. Nak dapat syafaat Nabi, kita kena buat apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi pesan, apa yang Nabi larang, kita tinggalkan. Boleh? Okey, kalau nak detail lagi nanti kita petai lain pula. Okey, saya serahkan kepada anak-anak kami. Terima kasih Ustaz di atas jawapan yang sangat jelas. Ingin saya memetik firman Allah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Jadi sudah jelas bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang selayaknya dijadikan contoh, khususnya dalam kehidupan seharian kita, yang mana banyak akhlak baginda boleh dicontohi dan diterapkan dalam kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah sallallahu alaihi wasallam sekalian, sebelum forum kita melabuhkan tirai, saya memberi ruang dan peluang kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita berkaitan Maulid Rasul. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya Nurul Lauda dari Kelana Ujikan. Saya nak tanya bagaimanakah cara untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik? Saya jawab kan? Okey, cara menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik adalah satu cara. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa dia sunnah? Sunnah ini perbuatan, percakapan dan ikrar Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak buat sunnah, nak jadi umat yang terbaik, kita amalkan sunnah Nabi. Apa dia sunnah Nabi yang boleh kamu amalkan yang mudah-mudah? Yang pertama, amalkan senyum bila berjumpa dengan orang. Itu yang pertama, sunnah yang mudah tu. Senyum, bila nampak cikgu-cikgu lalu, senyum. Orang kalau kita tengok, dia senyum dengan kita, sejuk hati. Daripada marah, tak jadi marah. Kan? Kau nak buat terlupa buat kerja sekolah kan? Cikgu nak marah kan? Senyum, cuba senyum dengan cikgu. Mudah-mudahan sejuklah hati cikgu tu daripada nak marah awak. Okey, itu yang pertama. Sunnah Nabi, nak jadi umat yang terbaik. Yang pertama, amalkan sunnah yang mudah-mudah dulu. Amalkan senyum. Yang kedua adalah dengan mengucapkan salam. Jadi Ustaz tengok sekolah ni murid-muridnya bagus semua. Bila lalu je depan guru-guru, semua bagi salam. Bagus, tahniah semua. Ucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Ucapkan salam kepada rakan. Dan yang ketiga, perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Bila ucapkan salam, hulurkan tangan, salam dengan orang yang lebih tua, cium tangan dan ucapkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tidaklah apabila
seseorang mukmin itu bersalam dengan mukmin yang lain dan mengucapkan selawat, melainkan diampunkan dosa oleh Allah terhadap mereka yang bersalaman. Jadi itulah antara 3 sunnah yang mudah boleh awak amalkan di rumah maupun di sekolah, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya Azhar Syamil daripada Wilayah Kecikal. Saya nak bercakap apakah maksud kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan selawat. Okey, waalaikumsalam. Terus sekali jawab salam dulu, wajib jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kelebihan berselawat ni banyak sangat. Dan di antaranya kalau awak hari Jumaat ni, lepas ni kita ada solat apa? Solat Jumaat. Dan setiap kali solat Jumaat, khatib ataupun imam yang baca khutbah tu dia akan sebut ayat ni. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi apa dia maksud ayat tu? Awak selalu dengar tapi tak tahu kan? Maksudnya sungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Rasul. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah selawat dan salam ke atas baginda Rasul. Jadi, nak tahu kita ni beriman ke tidak, kata ulama, nak tahu kita ni beriman ataupun tidak, tengok hari tu kita ada selawat ke tidak. Hari ni kita ada selawat tak? Ada. Itulah tanda kita orang yang beriman. Itu kelebihan yang pertama, selawat. Yang kedua, bila awak selawat, kata ulama ada 3 bonus. Satu selawat, 3 bonus. Yang pertama, diberikan pahala. Yang kedua, dipermudahkan urusan sekiranya ada kesusahan. Kan, orang yang selawat ni akan dimudahkan urusannya. Dan yang ketiga, dikabulkan segala hajatnya. Kalau ada apa-apa hajat, perbanyakkan selawat. Ulang, basahkan lidah ni dengan selawat ke atas Nabi. Ya, jadi banyaklah kelebihan berselawat. Mungkin itu sahaja yang dapat sempat disampaikan. Kalau ada lagi kalau nak tahu yang lebih lagi, mungkin di dalam kelas ke nanti, insya-Allah saya akan sampaikan. Okey, terima kasih. Baru kita sudah berada di hujungnya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu Ustaz Zarul. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada. Saya dari kelas ini. Ustaz, saya nak tanya, bagaimanakah kita sebagai murid untuk hidupkan sunnah Rasulullah? Baik, murid. Sekarang bahagian untuk murid ni. Sebab murid bertanya, dia sendiri nak buat. Maksudnya awak ni. Kan, kadang-kadang kita sebut sesuatu perkara sunnah Nabi ni, kadang kita sebagai murid kita rasa macam susah nak buat. Pasal kita murid sekolah. Nak pakai jubah, hari ni boleh lah. Hari lain mungkin tak boleh. Sebab pakaian jubah berserban ini sebahagian sunnah Nabi. Kan, betul tak? Namun kita jangan sempitkan sunnah Nabi ini sebagai tengok berpakaian. Kita jangan sempitkan pemahaman kita bahawa sunnah Nabi ini kita tengok berdasarkan pakaian semata-mata. Sebab sunnah Nabi ni luas. Luas, Pertama tadi Ustaz ajar awak baca hadis tadi kan. Sekarang semua murid boleh buat, iaitu jaga percakapan. Sebab dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, Allah Ta'ala cakap, Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran,
tidak terlepas satu pun kata-kata kita, melainkan di sisinya nanti akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi sebagai murid, tolong pertama sekali tolong jaga kata-kata. Tolong jaga kata-kata kita. Sebab awak nak belajar, awak nak menuntut ilmu. Kalau kata-kata kita keluar sesuatu buruk, mulut kita cakap benda-benda yang merapu, mencarut, agak-agaknya apabila kita berdoa, doa nak minta supaya Allah Ta'ala lapangkan hati kita menerima ilmu, Allah Ta'ala terima ke tak? Terima ke tak? Jadi tolong sebagai murid, amalkan sunnah-sunnah yang mudah, iaitu seperti jaga kata-kata, kan? Macam guru saya cakap tadi, nak duduk baca bismillah, nak buat sesuatu perkara dalam hidup ini, mulakan dengan bismillah. Nak buka buku, baca bismillah. Nak apa-apa yang baik, baca bismillah. Faham? Kemudian perbanyakkan selawat pada Nabi. Itu tak salah. Sebagai murid, tak ada ke mana-mana guru yang halang awak untuk nak berselawat. Awak datang sekolah dengan naik bas, sepanjang perjalanan tu, daripada awak bercakap kosong, baik awak selawat. Jadi untuk yang lebih detail lagi, saya akan kongsikan pada kesempatan lain, sebab masa tak mengizinkan. Okey, itu saja dari saya. Forum kita sudah berada di ujungnya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu Ustaz Syarul dan Ustaz Izazi, kerana sudi untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan Maulid Rasul. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi ambillah manfaat untuk diguna pakai dalam kehidupan seharian. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah dua rangkap pantun yang berbunyi: jauh perjalanan, luas pemandangan, mencari ilmu, merungkai rahsia. Muhammad Rasul, Nabi junjungan, menjadi teladan umat manusia. Rasulullah utusan mulia, kisah kehidupannya penuh cabaran. Menyebar Islam sentero dunia, membawa kita cahaya kebenaran. Sekian daripada saya, terkasar bahasa, tersilap bicara. Mohon dimaafkan, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang itu datangnya daripada kekhalifah diri saya sendiri. Saya akhiri forum Maulid Rasul ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada barisan ahli panel dan juga moderator kita di atas forum yang telah